Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fan. Alhamdulillah, kita dapat menyambung kembali slot talaki Safinatun Najah Alhamdulillah. menggunakan kitab Safinatun Najah. Yang mana kitab Safinatun Najah adalah kitab fiqh. Tetapi sebelum masuk pembicaraan hukum hakam fiqh, terlebih dahulu didatangkan pembicaraan berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Jadi untuk slot petang ini akan menyambung rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua. Kalau sidang pendengar Manik FM menggunakan kitab Safinatun Najah hak Jawi, muka surat 2 baris bawah sekali. Kalaulah sidang pendengar Manik FM pakai hak Rumi, jadi kena tanda sendirilah. Kena tanda kat mana tu. Sebab saya pakai hak Jawi, tak pakai hak Rumi. Jadi saya hanya boleh beritahu hak muka surat hak Jawi sahaja. Okey. Jadi hak Jawi muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri minallah khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dianya, dan kedua, percaya pada sekalian malaikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya tu terjemahan daripada iman. Arab sebut iman, Melayu sebut percaya. Mana iman membenar hati sepenuhnya. Menerima hati sepenuhnya, itu iman. Diterjemah dengan percaya. Percaya pada sekalian malaikat. Ini rukun iman yang kedua. Yang mana saya slot minggu lepasnya, saya tekan berkaitan dengan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman dengan Rasul. Pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan permulaan yang wajib pada agama, iaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, dan juga mengenal Rasulullah Nabi SAW yang bawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah dan mengenal Rasul ni mengetahui dan berpegang akan sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat Rasul. Hak terkandung di dalam aqaidul iman, simpulan-simpulan iman yang 50. Mana 50? 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang harus bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, mustahil 4 sifat, 1 harus. Jadi capu 50 aqaidul iman. Itu hak permulaan kewajipan dalam agama atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Hak ni kena belajar khusus lah. Pengajian kitab tauhid, kaedah sifat 20. Kaedah yang masyhur, yang digunakan di seluruh pelosok dunia, yang digunakan 1000 tahun lebih dah. Kaedah sifat 20, yang mana kaedah disusun oleh ulama
Tetapi pegangan berkait dengan beriman dengan sifat Allah dan Rasul ini adalah pegangan yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kaedah sahajalah disusun bermula daripada kurun yang keempat. Tapi kaedah sahajalah yang ulama susun. Berpegang Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, contohnya itulah akidah Al-Quranul Karim. Allah kuasa, Allah berkehendak, Allah mengetahui, Allah hidup, tu contoh dia. Itulah akidah Al-Quranul Karim. Kita berpegang Nabi Rasul, contohnya bersifat dengan sidik. Itulah akidah Al-Quranul Karim. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar oleh Allah dan telah benar oleh Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya akidah, kaedah sifat 20 adalah akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu kena fokus molek sidang pendengar, kena carilah kelas-kelas yang membicarakan berkaitan dengan kaedah sifat 20, pembicaraan tauhid, mengenal akan sifat Allah dan mengenal akan sifat Rasul. Yang mana kitab Safinatun Najah ni kitab fiqh. Jadi maknanya saya hanya sebut secara ringkas kasar sahajalah berkaitan dengan permulaan agama, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Asas rukun imannya adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Jadi kita pergi kepada rukun iman yang kedua, percaya, yakni beriman pada sekalian malaikat. Beriman dengan sekalian malaikat. Yang ketiga di hadapan tu, dan ketiga percaya pada sekalian kitab. Kemudian yang keempat percaya pada sekalian rasul-rasul. Jadi beriman dengan sekalian malaikat. Yang kita masa budak-budak lah, awal-awal lagi dah, kita didedahkan dengan nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, lepas tu Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, contohnya lah. Jadi yang kita didedahkan adalah 10 malaikat yang didedahkan kepada kita. Kemudian rukun iman ini beriman dengan sekalian malaikat. Jadi adakah malaikat hanya hak nama-nama yang didedah kepada kita daripada budak? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Gitulah. Ikut susunan lah kita kata. Jadi adakah malaikat hanya ada 10 malaikat sahaja? Sebab itu sahaja yang didedahkan kepada kita. Kemudian, kalau kitab pula yang didedahkan kepada kita adalah Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi nanti rukun iman yang ketiga adalah beriman dengan sekalian kitab. Adakah kitab hanya 4 buah sebagaimana yang didedahkan kepada kita? Rukun iman yang keempat nanti beriman dengan sekalian Rasul. Yang kita duduk hafal dia budaknya, Rasul hak 25. Adam, Nuh, Saleh, Lut, Ibrahim, Ishaq, Ismail, Yaqub, Yusuf, apa semua tu sampai ke Nabi Isa AS, sampai ke Nabi SAW. Hak 25. Jadi kita beriman dengan sekalian Rasul. Adakah Rasul 25? Ni kita beriman dengan sekalian malaikat sama,
sekalian kitab sama, sekalian rasul sama. Apa panggil apa? Beriman, percaya secara ijmal. Ijmal ni bahasa Arab. Bahasa kita juga ijmal ni secara kasar, secara ringkas, secara saya mengaji dulu, tu sebut secara borong. Ada borong, ada runcit kot. Macam mana. Ijmal ni diterjemah dengan borong. Satu laginya, gegu dia adalah tafsil. Tepesat. Ya, lan. Tafsil. Tafsil ni gegu kepada ijmal. Ijmal ni secara kasar, tafsir secara halus. Ijmal kalau kita kata secara ringkas, tafsir secara terperinci. Tu. Tapi kalau ijmal terjemuh dengan borong, tafsir terjemuh runcit tak jadi. Tapi gitulah biasa terjemuh dengan borong. Jadi satu, ni sidang pelengah kena ambil molek ni. Satunya ijmal, satunya tafsir. Tafsir tepesat ya lan. Tafsir. Ijma secara ringkas, tafsir secara terperinci. Ijma secara kasar, tafsir secara halusi. Dia gitu. Jadi kita beriman dengan malaikat, kita beriman dengan kitab, kita beriman dengan rasul, dua peringkat. Satu secara ijmal, beriman dengan sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian rasul. Itu secara ijmal. Secara tafsil, beriman dengan secara ijmal, secara kasar, beriman dengan sekalian. Hak kita duk ngapal malaikat 10, kitab ada 4 buah, rasul 25 orang yang kita duk hafal tu, hak tu beriman secara tafsil. Hak tu kena beriman satu-satu. Jibril, Mikail, Israfil. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Mana tu? Satu-satu tu. Munkar, Nakir, hak soal di alam barzah, Malik, Ridwan, hak duduk jaga syurga dan neraka, hak tu wajib beriman dengan satu-satu. Sebab kata Jibril. Duduk di iman kita dah. Jibril adalah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Mikail, duduk di akidah kita dah. Mikail adalah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu dia panggil secara tafsil. Secara satu-satu. Hak malaikat 10 ni. Sama dengan kitab. Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Kita beriman. Secara satu-satu. Taurah, kitab Allah. Injil, kitab Allah. Zabur, kitab Allah. Al-Quran, kitab Allah. Kalamullah. Kita panggil beriman secara tafsil. Satu-satu. Beriman dengan Rasul 25, itu pun sama. Hak Rasul 25 ni, satu-satu Rasul tu duduk di iman kita dah. Duduk di akidah kita dah. Adam, duduk di iman kita, Rasulullah. Adam, Nuh Rasulullah. Lut, Rasulullah. Ni. Pandang ni satu-satu nak Rasul 25 ni. Ilyasa, Rasulullah. Ilyas, Rasulullah. Yunus, Rasulullah. Syuaib, Rasulullah. Zulkifli, Rasulullah. Ni duduk sini. Atau panggil apa ni? Beriman dengan Rasul 25 secara seorang-seorang. Tapi tak syarat Rasul 25 tu kita kena pandai nak nyusun ngapal 25 tu tak syarat. Sebab kalau nak suruh ngapal Rasul 25 seorang-seorang tu, payah juga nak cari orang yang dapat ingat hak Rasul 25 tu. Jadi tak syarat gitu. Dia makna beriman dengan Rasul 25 ni, apabila didatangkan satu nama daripada 25, duduk sini dah. Duduk di iman kita dah. Sebut tengah Syuaib. Syuaib mertua Nabi Musa AS. Rasulullah duduk sini dah. Bukan kata syarat nak kena ngapal. Kalau ngapal boleh, comel baru. Tapi tak syarat. Itu panggil beriman dengan Rasul 25 secara tafsir. Jadi kita pergi kepada hak rukun iman.
Beriman dengan sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian rasul. Hak ni dipanggil beriman secara ijmal. Malaikat Allah, makhluk yang paling besar, makhluk yang paling banyak. Banyak mana malaikat kata makhluk paling banyak ni? Hanya Allah yang mengetahui bilangan dia. Tapi kita beriman dengan sekalian malaikat. Semuanya adalah malaikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Sebab malaikat ni bukan hanya hak paling besar, paling banyak. Malaikat pula tak mati. Malaikat pula tak mati. Malaikat ni dia tak beranak, tak diperanakkan. Tapi malaikat Tuhan jadi dah daripada asal lagi makhluk yang paling banyak. Yang mana kebanyakan malaikat yang paling banyak ni kebanyakannya adalah duduk di langit. Dan sebahagian malaikat duduk di bumi. Tapi hak kebanyakannya duduk di langit. Tapi nak ceritanya malaikat makhluk yang paling banyak. Mati pun tidak. Setengah pandangan ulama mengatakan bekasan air wuduk yang kita ambil semayang tu kan. Tuhan jadikan malaikat pula. Tu kata setengah pandangnya. Jadi malaikat ni makhluk yang paling besar, paling banyak. Kita beriman macam mana? Kita beriman secara ijma' tadi. Kesemua banyak-banyak tu adalah malaikat bagi Allah. Gitu ya. Hak kata 10 tu, hak tu beriman secara tafsil. Gitulah. Mana dua peringkat tu. Sama kita bicara bab kitab. Kitab ada 4 buah. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul setengah mengatakan 104 buah semua sekali. Ada kata 114, dia ada bagai-bagai pandangan lah. Yeah. Tapi yang masyhur kitanya 104 buah. Tapi pandangan yang kuatnya, bilangan kitab semua sekali berapa, tak sudut nyatakan lah. 100 berapa sudut nyatakan. Cuma hanya kita beriman bahawa banyak kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan pada rasul-rasul yang terdahulu. Sebelum Nabi SAW. Banyak mana? Setengah pandangan yang kuatnya tak sudut bubuh jumlah lah. Cuma yang kita masyhurnya, banyak manakah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul? 104 buah. Jadi 104 buah ni kita beriman belaka. Ianya kalamullah. Beriman macam mana? Beriman secara ijmal. Gitu. Secara tafsir satu-satu, Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Gitu. 2 peringkat tu. Hak ni susunan secara ilmu. Sidang pendengar semuanya boleh katakan maklum lah. Walaupun kita kalau tanya molek-molek lah, ada yang boleh jawab dan mungkin ada yang tak boleh nak jawab. Kalau tanya molek-molek. Hak macam sebut tadi kan, hak didedahkan pada budak, mana malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Muka, Nakir. Hak tu lah. Malik, Ridwan, kalau kita tanya ramai-ramai orang ni. Lepas tu cuba awak sebut rukun yang kedua. Beriman dengan sekalian malaikat. Jadi sekalian tu jumlah di 10 tu je. Tak ada kau jawab. Sungguh 10 tu je malaikat. Tak ada. Tak ada jawab gitu. Cuma dah kamu kata rukun iman, beriman sekalian malaikat. Yang kamu didedahkan, yang kamu hafal 10 malaikat. Lepas tu bila tanya balik, adakah 10 tu malaikat sahaja yang ada? Tidak. Dah, hal lain macam mana? Rukun iman bukan beriman dengan 10 malaikat. Beriman dengan sekalian malaikat. Cuma mungkinlah kita tak pandai nak bagi. Tak pandai nak bagi. Di dalam bab pegangan ni, tak semestinya boleh cerita. Tak semestinya boleh menjawab. Tidak semestinya, ni contohlah kalau macam sekolah-sekolah, dia ada peperiksaan. Jadi peperiksaan mata pelajaran tauhid ni tiba-tiba pelajarnya markahnya tak lulus. Merah lah kita kata tak, 50 ke bawah. Jadi apabila kertas soalan mata pelajaran tauhid, tiba-tiba ada di kalangan pelajar yang mana tak lulus.
Mana separuh pun tak sampai markah dia. Maka kita letak bahawa pelajar ni tauhid dia, akidah dia tak luluh. Tak boleh nak letak gitu. Tak boleh letak gitu. Sebab tak luluh tauhid, tak luluh akidah. Tu kafir di sisi Allah tu kekal neraka. Tak boleh nak kata gitu. Dan macam mana soalan yang diberi jawapannya separuh pun tak betul. Itu mungkin tak pandai nak menyusun, nak menjawab. Adakah semestinya pelajar tersebut tauhid akidah tak luluh? Tidak semestinya. Tetapi walau macam mana pun, kepada guru-guru kalau ada pelajar yang tak boleh menjawab, maknanya ramai yang jawapannya tak betul, dia kena ada kebimbangan. Kena ada kerungsingan. Tapi bukan menuduh. Bukan menuduh, bukan mentahmah. Pelajar-pelajar dalam kelas ni. Jangan. Cuma kena ada kebimbangan. Dia dalam bab ilmu tauhid ni dia kena ada kebimbangan yang besar. Dia kena ada khatar yang azim dia panggil. Dalam ilmu tauhid dia kena ada khatar yang azim, kebimbangan yang besar. Kerungsingan yang besar. Dalam ilmu tauhid ini. Tapi bukan tamah. Bukan tamah kata pelajar-pelajar macam kalau kelas hak cerdik sikit mungkin kelas tu cemerlang. Jawapan mata pelajaran tauhid. Kelas hak belakang sikit tu jawapan tauhid dia tidak cemerlang, berat sangat kita kata. Maka kita nak menetapkan bahawa mereka tu tauhid akidah mereka tidak luluh, tidak sah, tak boleh nak letak seumpama tu. Tapi ke mana pun kena ada kebimbangan yang besar. Takut-takut mereka tak pandai menjawab serta mereka pun tak tahu langsung. Ni. Tapi terkadang tahu tapi nak jawab tak pandai. Macam saya sebut tadi. Apabila tanya yang kamu hafal malaikat 10. Yang rukun iman yang keduanya beriman dengan sekalian malaikat, bukan beriman dengan 10 malaikat. Beriman dengan sekalian malaikat. Beriman sekalian ni hak mana? Beriman dengan 10 ni hak mana? Kalau jawapan kau kata beriman belaka ni mungkinlah dia kata gitu. Beriman belaka tu macam mana? 10 hak belaka tu hak ramai-ramai hak kata paling malaikat makhluk Allah yang paling banyak yang tidak mengetahui jumlahnya malaikat hanya Allah Taala ni. Tu beriman secara ijmal. Tu pandai jawablah tu kelai tu. Patut 10 tu. Tu beriman secara tafsil. Tu kelas tu. Tapi tak semestinya dia jawab seumpama tu, tapi di pengetahuan dia serta di pegangan dia beriman 2. Sekalian beriman juga. Hak 10 beriman juga. Cuma cara mana tu mungkin tak nak cerita. Lepas tu kata tak semestinya lah. Boleh menjawab, boleh bercerita. Tapi biar jelas kok. Biar jelas. Boleh jawab, boleh cerita tu baru jelas. Biar baru jelas. Kalau tak boleh jawab tu tadilah. Kalau guru-guru, ustaz-ustaz, dia kena ada kebimbangan yang besar. Dia kena nilai balik. Macam mana cara, macam mana pada masa mengajar mata pelajaran tauhid ni? Ustaz guru tu sendiri ke? Ataupun pelajar tu kurang titik berat ke? Kena kira. Sebab apa? Sebab bila keluar keputusan peperiksaan agak mengecewakan. Tapi macam saya sebut tadi, taklah kata tahmah, tuduh pelajar tak ada iman, tak ada akidah. Mana tak boleh jawab, tak mestinya dia tidak berpegang. Tapi kena ada kebimbangan. Kena ada kebimbangan. Jadi macam tadi, saya rasalah boleh jawab belaka. Memang beriman dengan sekalian malaikat, rukun iman ke-6. Memang beriman dengan malaikat hak 10. Tapi secara mana hak tu? Hak sekalian tu secara ijmal, hak 10 tu secara tafsil. Secara tafsil. Dia gitu. Sama juga dengan kitab. Kitab kesemua sekali atas pandangan yang masyhur sebagaimana saya sebut tadi 104 buah. Hak tu beriman secara ijmal.
Secara ringkas. Maknanya 104 buah ni adalah kitabullah. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah. Sama juga dengan hak Rasul. Hak Rasul, hak 25, hak kita duk ngapa tu, hak tu kita beriman secara tafsil. Tapi Rasul semua sekali, hak masyhur lah, hak masyhur. Ini sebut masyhur, walaupun ini bukan pandangan yang kuat. Sebut masyhur. Rasul 313 orang daripada keseluruhan Nabi-Nabi 124,000 orang. Jadi, Nabi semua sekali 124,000 orang. Dalam kitab Jawi lama, ni tak apalah. Sedang pendengar boleh dengar. Boleh ambil logat bahasa. Dalam kitab lama, dia tak sebut 124,000. Ni Fak pun boleh pernah dengar ke tak tahu ni. Ni kitab lama. Seketi 2 laksa 4,000. Gimana Fak? Seketi 2 laksa 4,000. Seketi 2 laksa 4,000. Seketi 100,000. 2 keti 200,000. 2 laksa dia panggil 20,000. Mana 1 laksa 10,000. 2 laksa 20,000. 3 laksa bukan laksa hok makan pagi ni. Jangan laksang tu. Tu lain tu. Laksa laksang bukan. Jadi 2 laksa 20,000. Jadi 100,000, 20,000 dan 4,000. Berapa? 100,000, 20,000, 4,000. 124,000 lah. Tapi kalau jumpa dalam kitab, seketi 2 laksa 4,000. Seketi 100,000. Maknanya kalau 2 keti 200,000. 3 keti 300,000. Itu istilah lama tu, bahasa lama. Jadi Nabi semua sekali, mana Fak? Fak je dengar tak seketi je? Tak je dengar. Pulau Sekati pun aja. Tu dah lain tu. Tu Sekati. Tu Pulau Sekati. Sekati tak lain. Asal benar. Pulau Sekati, Kampung Sekati tu. Jadi orang Pulau Sekati hok dengar mana FM, orang Kampung Sekati dengar sebut kampung dia lah. Bukan. Seketi. Kaf te ye. Sing kaf te ye. Seketi. Bukan baca sekati, seketi. Pergi jauh Pulau Sekati mana. Kejut orang kampung Pulau Sekati. Kata Selok Talaki Safinatun Najah ada nama juga kampung Pulau Sekati dok ni. Seketi. Seketi 2 laksa 4,000. Mana 100,000, 20,000, 4,000. Mana Nabi semua sekali 124,000. Daripada 124,000 tu diangkat pangkat risalah, dipanggil pangkat kerasulan seramai 313 orang. Jadi di situ kita fahamlah bahawa 313 orang rasul adalah Nabi. Dan ramai hanya pangkat Nabi saja, pangkat nubuah saja. Pangkat Nabi saja. Pangkat Nabi saja tak naik pangkat Rasul. Sebab Rasul hanya 313. Daripada jumlah Nabi keseluruhannya 124,000. Jadi kesemua tu kita beriman belaka. Mereka adalah Rasulullah. Mereka adalah Nabiullah. Kita beriman belaka. Mereka semua adalah manusia pilihan Allah. Sebab Nabi Rasul bukan dapat dengan usaha. Nabi Rasul bukan dapat dengan usaha. Bukan Nabi Rasul ni wa amma. Ya Allah, jadikan aku Rasulullah. Ya Allah, jadikan aku Nabi engkau ya Allah. Contohnya. Nabi Rasul tidak dapat dengan usaha. Nabi Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beriman ke semua tu adalah manusia pilihan yang dilantik menjadi Rasulullah, yang diangkat menjadi Nabi. Hak ke semua tu. Tapi ke semua tu
Ramai-ramai tu kita tak kenal lah ramai-ramai tu. Hak tu hanya kita beriman mereka 313 daripada 124,000 Nabi ni. Mereka semua manusia pilihan Allah yang diangkat menjadi Rasulullah. Tu ya. Secara ijmal. Hak Rasul 25 ni secara tafsil. Tu. Secara seorang-seorang. Faham tak ni? Ijmal, tafsil. Lain kali saya sebut pula minggu depan ke. Biasalah begitu. Habis satu slot. InsyaAllah sambung minggu depan. Nak sambung hak baru. Ulang balik. Hak sidang pendengar yang memang dia hak radio dia dengar. Lepas tu dia dengar pula. Ambil Facebook. Pula dalam FB Money FM. Ada juga pesen tu. Ada yang cara gitu. Dia dengar sekali dengar. Tambahan pula dia kata, ustaz ni minggu depan dia cerita pula ni. Ada aku gitu. Dan memanglah kita macam sebut sebelum ni lah, kita ni kelas umum. Kelas umum ni bukan kelas eksklusif apa? Bukan kelas elit ni, kelas umum. Jadi hak pendengar Money FM tu berbagai-bagai lapisan masyarakat. Jadi kita kira penting hak secara umum, makna orang hak pikap, orang hak laju, orang hak cerdik, mungkin cepat. Orang hak slow sikit, mungkin slow. Ada orang yang hak mengaji sok modah, ada orang yang baru ada yang baru nak start, ada yang Allah lah kata baru bukan nak start lah. baru nak start apa semua ni. Beli dah baru boleh start. Tu faham. Baru kita tengok kedai baru ni. Kenang hak mana dah tahu nak ambil ni. Nak start macam mana, lepas beli barulah boleh start. Ni ada hak baru nak tengok. Panggil apa? Sila. Sila ni apa? Sila ni apa? Tengok. Sila. Bukan silau matahari. Tu silau. Tu silau tu. Lagi saya teka ustaz hari ni. Tak, sila tu. Sila. Nanti takut ada pendengar tolong. Dah tahulah. Sila ni makna ni nak panggil apa? Tinjau lu tengok lagi tu. Mungkin ada orang baru nak ni cerita bab ilmu agama ni. Bukannya payah sangat, tak ada telinga je. Kalau kata tengah bawa kereta boleh dengar. Gitu. Sekarang tak payah mana dah. Jadi mungkin ada yang seumpama tu. Jadi untuk mengajar umum macam tu memanglah saya akan sentiasa mengulangi. Jadi insya-Allah untuk selok akan datang masuk ulang balik terdahulu. Ijmal, tafsil. Hak kita berpegang dah cara ijmal tafsir, okey dah, cuma biarlah kita boleh boleh bagi. Yang kamu ngapal Rasul 25 tu? Tu kena beriman seorang-seorang tu. Dah Rasul 25 ke? Rasul ramai. Mana 25 Rasul? Nabi lagi ramai. 124,000 benar. Lepas tu yang kamu ngapal apa 25 je? Apa 25 je? Dah 25 tu je nama hak Rasul yang dicatat di dalam Al-Quran. Jadi 25 ni nama Rasul yang dicatat Al-Quran. Dalam Al-Quran. Jadi ni kena beriman seorang-seorang lah. Hak 25 ni. Patut lain kamu beriman macam mana? Beriman sudah lah. Rasulullah juga. Mana apa ni? Jawapan tu tak komplit. Tak komplit, tak lengkap. Komplitnya macam mana? Hak 25 ni. Hak nama tercatat dalam Al-Quran. Yang budak-budak pun setelah didedahkan nama Rasul 25 ni. Hak ni beriman secara tafsir. Dah ramai-ramai. Hak ramai tu beriman secara ijmal. Gitu. Secara ijmal macam mana? Mereka ramai-ramai tu adalah Rasulullah. Gitu je. Hak 25 ni nama tercatat dalam Quran. Hak ni beriman secara seorang-seorang. Seorang-seorang macam sebut tadi lah. Adakah seorang-seorang tu wajib hafal? Ada tak syarat. Dia cukup dengan bahawa didatangkan satu daripada nama Rasul 25. Hak saya sebut tadi lah. Hak nama-nama hak kurang diulang-ulang. Nabi Adam AS kita dah sebut semua. Nabi Nuh AS sebut semua. Nabi Ibrahim tu dalam tasyahud kita dah sebut semua dah tunya.
Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Musa tu memang kita sebut sama. Kalau Ilyas, Nuh, Nuh sebut sama. Kalau macam Syuaib, Zulkifli, tu saya datangkan nama-nama yang kadang-kadang kurang disebut. Takut gini, Fak, dan sidang pendengar. Zulkifli kawan saya kapung Zulkifli. Dok ni Rasulullah ni. Jadi ingat ke Zulkifli ni nama Melayu. Padahal dia takut. Takut tak kenal. Apa tak kenal abang gitu? Tak kenal. Tak kenal. Dia naknya Zulkifli. Zulkifli. Ni. Ada di iman kita dah. Ada di akidah kita dah. Zulkifli adalah Rasulullah. Cukup lah. Setakat tu je. Dia hak boleh ngapa ni budak-budak. Dia budak-budak ni kadang-kadang buat lagu. Gitulah. Tapi budak-budak kita dia nak pakar mana? Hak dia ngapa? Macam mana? Dia nak pakar Fak. Dia betul-betul boleh ngapa dia buat lagu. Kalau kita nak tahu dia ni dia ni kenal ke tak kenal? Dia ngapa? Dia buat lagu. Kita ambil hak nama tengah tu. Kita tanya balik budak hak pandai buat lagu nama Rasul 25 ni. Mana dia buat lagu tu bukan tengok di kertas dak ni, memang dia ingat tu Rasul 25 tu. Kita pun ambil nama tengah. Syuaib. Kamu buat lagu tadi Rasul 25 kan? Saya nak tanya kamu, Syuaib tu Rasulullah ke tak? Syuaib, dia pun buat lagu semula. Mana ni? Pak pandai. Dia buat lagu semula. Ada. Nisbah dengan orang tua, gitu tak memada. Baik tak kenal. Tak kenal. Sebab bila, walaupun dia pandai buat lagu Rasul 25, kita kata tak kenal ni sebab apa? Sebab, bila kita datangkan satu nama daripada 25 ni, dia kena buat lagu semula. Dia kena cari, dia ada Syuaib. Budak tak apalah, kita kata ni budak. Kalau kita orang tua, kalau gitu, tak cukup, tak memada. Tak lepas lagi kita. Sebab apa? Sebab tak kenal. Walaupun kamu pandai buat lagu pun, kamu tak kenal. Tak kenal macam mana? Walaupun tak pandai nak susung pun, sebut satu nama, duduk di iman akidah kita, ianya adalah Rasulullah. Gitu. Kemudian, hak Rasul 25 ni, namanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kita kenal Rasul 25 ni, ambil mana? Ambil dalam kitab. Ulama susun dalam kitab. Orang tua kita pula, mana mungkinlah sekarang ni orang buh di tu kali tak. Di kertas tu. Kertas apa gitu? Kertas besar tu. Kertas malaikat. Kertas tu lah ada nama Rasul, nama malaikat tu. Jadi suruh ngapa? Sekarang ni, yang jadi kita kenal Rasul 25, kerana ulama susung satu-satu Adam, Nuh, Soleh. Ulama susung. Susung ambil mana tu? Ambil daripada Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita nak cari dalam Al-Quranul Karim sendiri, jumpa ke tak 25 tu? Mungkin tak jumpa. Jadi ulama pun ambil nama Rasul 25 dalam Al-Quran, rubuh luar, kamu kenal kat luar lah. Tapi nak tanya Fak, hak susung Adam, Nuh, Soleh tu keadaan Al-Quran ke tak? Tidak. Ulama yang susung Rasul 25 ni. Tapi ulama ambil mana? Ambil daripada Al-Quranul Karim untuk memudahkan kita hak tak pandang ngaji Quran. Kalau ngaji pun, kita tak je percaya Rasul 25 tu. Sama juga dengan hak saya sebut permulaan tadi. Kaedah sifat 20. Walaupun kaedah sifat 20 tu ulama yang susung, tapi wujud kidang bakok tu ulama ambil mana? Ambil daripada akidah Al-Quranul Karim. Ulama ubuh luar wujud kidang bakok supaya kita mengenal Allah, hak akidah Quran secara susung kat luar. Sebab kita nak direct pada Al-Quran, kita tak berapa pandai. Samalah dengan Rasul 25. Jadi kita untuk minggu ni hak ijma tafsir dululah. Saya pergi belakang malaikat, kitab dan juga Rasul. Secara ijmal dan secara tafsir. Jadi untuk minggu hadapan tu, pindahlah kepada hak yang ketiga pula. Lepas tu undur balik pada malaikat gitu lah. Mana orang panggil beralih hari ni. Beralih banyak mana? Wa malaikatihi. Beralih. Beralih kepada wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri.
Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wallahu a'lam.